Selamat petang dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Zuhal ingin berbincang indahnya ilmu jika membaca. Nama saya Anjli Nagarajan dan saya ingin mempersilakan rakan-rakan saya mengenalkan dirinya. Assalamualaikum, saya Abdul Muttalib bin Nurman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafifi bin Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Fattah Ifwat bin Ishaq. Hai guys, nama saya Lui Wensheng dari kelas DKM NIM B3. Terima kasih. Khalid, boleh terangkan kepentingan membaca ini? Terima kasih kepada MC kita Anjali. Assalamualaikum. Saya akan terangkan sikit pasal kepentingan membaca. Okey, baik. Pada zaman sekarang, zaman teknologi, pendidikan dalam lapisan masyarakat amatlah penting dan perlu diutamakan. Walaupun kerajaan dah lakukan pelbagai usaha-usaha untuk memupuk amalan membaca ni. Jadi saya nak terangkan sikit berkenaan kepentingan-kepentingan. Jadi kepentingan yang pertama membaca ni adalah melalui membaca seseorang dapat memperolehi pelbagai ilmu pengetahuan secara tidak langsung, dapat membantu memajukan negara. Okey. Seterusnya memang tidak dinafikan bahawa dengan membaca ni seseorang akan lebih berilmu. Hal ini kerana pelbagai maklumat termasuk isu-isu semasa yang terdapat di surat khabar, di hujung di telefon anda. Okey, zaman sekarang ni mudah membaca. Kita boleh membaca dengan menggunakan telefon bimbit kita. Banyak ilmu dalam tu. Kita perlulah memanfaatkan telefon tu. Okey, seterusnya selain itu dengan membaca kita juga dapat meningkatkan kebolehan bertutur kita. Communication skill tu. Hal ini kerana dengan membaca kita dapat menemukan pelbagai perkataan-perkataan yang baru. Sebagai contoh, kalau kita baca buku-buku sains, jadi kita adalah istilah-istilah sains yang dipinjam daripada bahasa English tu, seperti X-ray, semua tu lah, kita tahulah. So dengan itu kita dapat menguasai dengan mudah bahasa-bahasa, sesuatu bahasa tu. Selain itu juga kita dengan membaca ni kita dapatlah meningkatkan kita punya tu kebolehan untuk bercakap lah. Seterusnya, okey, kepentingan membaca yang ketiga ialah kita membaca ni dapat membantu student macam saya mendapat keputusan yang cemerlang. Contoh mudah lah, kalau kita esok ada test, kita mesti kena membaca, betul tak? Kena study. Kalau tak baca, memang dapat kosong lah. Kalau apa, lain lah kalau kita ni memang kita dengar cikgu ngajak pun kita dah boleh masuk dalam kepala kan. Tu memang power lah. Okey, kesimpulannya, kalau nak jadi pelajar yang cemerlang, banyak-banyaklah membaca. Okey, seterusnya kepentingan yang terakhir lah. Membaca ni kita dapat memenuhi masa lapang kita. Ada orang ni dia suka baca novel cinta, novel adventure ke apa kan. Ada orang dia suka baca buku emat. Ada ke orang baca buku emat? Tak tahu. Ada orang suka baca komik dan sebagainya. Tak kisahlah buku apa kita baca, tapi janji dengan baca ni kita dapat memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya. Okey, kesimpulannya memang jelas lah bahawa membaca ni amat penting kepada individu dan juga negara. Dengan membaca kita dapat melahirkan para pemimpin-pemimpin yang akan mempertahankan tanah air kita di masa depan, insya-Allah. Okey, sekian saja saya punya penerangan. Terima kasih. Okey, peace. Wow,
begitu banyak kepentingan-kepentingan membaca ada. Tetapi, kenapalah ramai pelajar kurang membaca? Afifi, bolehkah memberikan pendapatnya terhadap isu ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Baik, saya akan berkongsi pendapat saya berkaitan dengan faktor kenapa pelajar kurang membaca. Salah satunya, faktor kenapa pelajar kurang membaca adalah faktor mobiliti fizikal seperti kemudahan pengangkutan yang menyebabkan para pelajar banyak keluar berhibur, membeli belah, melancong dan sebagainya. Dan para pelajar sebenarnya banyak masa untuk membaca, tapi ia menjadi agak terhad berbanding zaman dahulu di mana masanya dihabiskan di bilik untuk membaca, makan, tidur dan berborak. Dan para pelajar dahulu lebih gemar untuk meminjam buku di perpustakaan dan pulang membaca buku di bilik saja. Okey, seterusnya adalah teknologi yang terdapat pada masa kini membuatkan lebih ramai pelajar banyak membazirkan masa pada aktiviti yang tidak faedah dengan melayari media sosial seperti Facebook, Twitter, terutamanya Instagram, dan YouTube dan banyak lagi. Dan ni membuatkan para pelajar leka dan tidak berminat untuk membaca buku. Selain itu, godaan dari melayari internet juga boleh didapati ketika mereka sedang mencari maklumat dalam menyiapkan tugas ilmiah. Godaan-godaan ini akan membuatkan pelajar akhirnya tidak meluangkan masa untuk membaca tapi melayari internet untuk tujuan tidak berfaedah. Dan para pelajar pada masa kini tidak memanfaatkan lagi sebetulnya kemudahan yang diberi untuk mencari ilmu, tetapi lebih kepada memenuhi kehidupan sosial mereka. Dan pelajar pada masa kini lebih tertumpu kepada melibatkan pembacaan dalam bidang mereka saja. Pelajar tidak meluaskan pembacaan mereka dalam bidang-bidang lain bagi menambah ilmu pengetahuan dan pengetahuan umum. Dan para pelajar hanya membaca buku ketika menyiapkan tugasan yang diberi oleh pensyarah saja. Kalau pensyarah tak bagi, tak adalah yang nak baca. Kalau kita tengok, okey, seterusnya adalah konsep membaca. Konsep membaca bukan hanya terletak pada buku semata-mata. Contoh seperti menghadiri persidangan dan melayari internet bagi tujuan rujukan merupakan salah satu aktiviti membaca. Pelajar kini lebih bergantung kepada internet untuk mencari rujukan dari bahan fizikal seperti buku, walau pelajar perlu melihat dan membaca buku bagi tujuan penglihatan, dan ia lebih memberi kesan panjang berbanding melihat di internet, dan boleh mengenai buku kerana buku adalah sumber yang lebih tepat dan sahih berbanding dengan internet. Sebab kebanyakannya internet sumbernya kadang-kadang tepat, kadang-kadang tidak. Dan faktor seterusnya adalah faktor bahasa, kerana pelajar lebih memilih untuk membaca mengikut bahasa mereka fahami. Sebagai contoh, bahasa Melayu, isi dalam bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris. Kenapa mereka memilih bahasa tertentu adalah sebab mereka merasakan lebih mudah difahami dan malas untuk menterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Kesimpulan yang saya boleh buat dari isi saya ini adalah minat membaca sememangnya harus dipupuk sejak dari kecil lagi. Dari kecil, ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak mereka mencintai dan menyayangi buku, dan oleh itu juga haruslah mengenal erti menghormati buku dan ilmu.
Sekian, terima kasih. Itu saja isi yang saya boleh berikan. Bolehkah kongsikan fakta-fakta membaca? Membaca buku juga ternyata bisa meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan otak kita. Bukan hanya kita saja, masih ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari membaca buku secara rutin. Jadi, saya akan terangkan 4 fakta tentang membaca buku. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahawa seseorang memang membaca buku dapat meningkatkan kecerdasan. Bahkan hal ini juga dinyatakan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Annie E. Cunningham dari University of California, Berkeley. Hal ini juga sempat dikatakan oleh Dr. Seuss, the more that you read, the more things you will know. Jadi, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak hal yang kamu diketahui. So, seterusnya, meningkatkan rasa empati. Manfaat selanjutnya adalah membaca buku dapat membuat kerana lebih berempati terhadap orang lain. Membaca buku yang bagus terbukti dapat memudahkan untuk saling berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dapat mengurangi stres. Ada alasan ilmiah mengenai manfaat yang satu ini. Menurut peneliti The MyLab International at the University of Sussex, membaca hanya dalam waktu 6 minit saja dapat membantu seseorang untuk mengurangkan tingkat stres hingga 68%. Kerana semasa membaca, minda akan tertumpu kepada bahan bacaan dan membuatkan otak kita dalam keadaan berehat. Yang seterusnya, menambahkan pengetahuan. Membaca adalah proses belajar. Dengan membaca buku jenis apapun, maka akan menambah pengetahuan apapun yang kamu baca. Dengan banyaknya pengetahuan yang kamu dapatkan dari membaca, alhasil kamu akan menjadi lebih percaya dari diri. Pengetahuan yang kamu dapatkan dari membaca tersebut dapat berguna untuk kehidupan yang akan datang. So, inilah yang beberapa fakta-fakta yang menarik tentang membaca buku. Jadi, kita perlu mengamalkan amalan membaca buku. So, that's all for my speech. Thank you. Begitunya, banyaknya fakta-fakta yang informasi dikongsikan oleh Lloyd. Seterusnya, bagaimanakah manfaat membaca menurut Islam? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang manfaat membaca buku menurut Islam. Okey, Islam menuntut kita untuk menjadi seseorang yang berguna kepada orang lain. Selain itu, mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain, kerana sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Okey, sebagaimana sabda Rasulullah pernah berkata, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi orang lain. Salah satu cara untuk menjadi seorang yang berguna adalah dengan banyak membaca buku. Selain itu, buku adalah jendela dunia yang berisikan segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama adalah menambah ilmu. Dengan membaca buku, kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita yang sedia ada. Selain itu, menuntut ilmu melalui membaca buku sangat digalakkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah pernah berkata, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap umat Islam. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan. Membaca buku dapat meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Kita akan menjadi lebih bersikap terbuka dan rasional dalam menghadapi sesuatu, sehingga keimanan kita kepada Allah akan menjadi lebih kuat dan hebat. Yang ketiga adalah menjadi amal jariah. Membaca buku merupakan satu amalan kerana dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, lalu kita sampaikan apa yang kita pelajari itu kepada orang lain, maka selama ilmu itu terus mengalir dan dipergunakan untuk kepentingan orang lain, akan mengalirlah terus pahala itu kepada kita walaupun kita telah wafat. Sebagaimana sabda Rasulullah pernah berkata, apabila manusia itu telah meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Seterusnya adalah kemudahan menuju ke syurga. Membaca buku, terutama buku tentang Islam, akan menambah ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Berbagai contoh antaranya adalah ilmu tasawuf, ilmu tauhid Islam, dan ilmu-ilmu lain akan memudahkan kita untuk menuju ke syurga kerana ilmu yang bermanfaat. Yang seterusnya adalah mengasah konsentrasi. Membaca buku akan mengaktifkan sel-sel otak yang akan membuatkan otak menjadi lebih mudah berkonsentrasi. Orang yang sering membaca buku akan mudah berkonsentrasi pada satu hal yang ia fokus. Bahkan Allah pernah mengajarkan doa untuk konsentrasi kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98, yang artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan, dan aku juga berlindung kepadamu dari halangan mereka. Seterusnya adalah menambah empati. Membaca buku, terutama membaca buku yang berisikan tentang perjalanan seseorang atau buku sastra, akan menambah empati kepada pembacanya dan merupakan cara-cara untuk meningkatkan akhlak seseorang. Selain itu, seseorang akan menjadi lebih peka kepada orang lain kerana wawasan yang lebih luas. Seterusnya adalah meningkatkan kreativiti seseorang. Membaca dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativiti seseorang. Dengan membaca, sel-sel otak yang akan menjadi lebih aktif dan berguna, terutama sel otak pada sebelah kanan yang bekerja dalam menciptakan berbagai idea yang baru. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara atas perkongsian ilmu yang sangat berguna dan berharga. Jadi saya harap kita semua akan menjadi membaca sebagai tabiat harian kita, kerana sesungguhnya dengan membaca kita memperolehi ilmu yang tidak ternilai dan amat bermanfaat kepada semua. Salam sejahtera dan terima kasih.